Peningkatan FDI negara bukti keyakinan pelabur asing. Maklumat tambahan bayaran STR adalah palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Utama 7 Pagi. Aliran masuk pelaburan langsung asing FDI negara terus melonjak. Pelaburan masuk yang diluluskan bagi suku pertama tahun ini berjumlah 71.4 bilion ringgit, menjadikannya suatu kenaikan ketara iaitu 60% berbanding tempoh sama tahun lepas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia didorong asas ekonomi negara yang mengukuh dengan inflasi rendah serta lanskap politik yang semakin stabil. Berdasarkan prestasi itu, beliau yakin pelaburan di negara ini akan terus rancak. Kerajaan akan terus berusaha sebaiknya dalam memperkukuh iklim pelaburan lebih baik. Di samping meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan, menarik pelaburan bernilai dan berdampak tinggi serta mencipta tenaga kerja tempatan yang memiliki nilai daya saing. Usaha itu sejajar dengan objektif dasar pelaburan baharu yang akan datang dan bakal dicerangkinkan lebih lanjut dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu yang akan dilancarkan bulan depan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata 96% syarikat Jepun mahu terus kekal di Malaysia. Malah separuh daripadanya mahu mengembangkan perniagaan mereka di negara ini. Statistik berkenaan berdasarkan tinjauan pertubuhan perdagangan luar Jepun dan kadar pengembangan itu lebih tinggi daripada purata bagi ASEAN dan kedua tertinggi di rantau ini. Kuala Lumpur dan Tokyo katanya akan terus meraihkan hubungan diplomatik yang kukuh. Memasuki tahun ke-65 hubungan itu, Jepun antara rakan dagang terpenting serta keempat terbesar Malaysia dengan jumlah perdagangan sebanyak 181.51 bilion ringgit tahun lalu. Negara itu juga disenaraikan sebagai salah satu sumber utama FDI yang masuk ke Malaysia dalam projek-projek di lapangan pembuatan. Perdana Menteri juga memberitahu sejumlah 2,746 projek dilaksanakan dengan pelaburan bernilai 91.14 bilion ringgit tahun lepas. Ia menjana lebih 336,000 peluang pekerjaan. Manakala tahun ini, Malaysia memperoleh komitmen pelaburan dari Jepun sebanyak 23 bilion ringgit. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar berkata adalah mustahak untuk Malaysia terus memastikan persekitaran pelaburan kondusif dan mampu menarik minat lebih banyak pelabur asing ke negara ini. Peningkatan FDI berterusan adalah bukti keyakinan pelabur asing yang kian pulih terhadap kemajuan dan potensi ekonomi negara. Perdana Menteri memperincikan perkara itu dalam satu hantaran di Facebook. Ini pula usaha membawa jenama halal Malaysia ke peringkat global. Halal Development Corporation Berhad, HDC, perlu bekerjasama dengan Kementerian Luar ke arah meneraju agenda diplomasi halal. Saranan itu dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Usaha itu penting kerana banyak negara dan organisasi melihat kepada Malaysia apabila membangunkan ekosistem halal mereka. HDC tidak seharusnya hanya menumpukan kepada produk atau perkhidmatan halal yang nyata sahaja, sebaliknya sebagai peluang untuk mengeksport ilmu halal melalui diplomasi halal Malaysia. Beberapa penambahbaikan bakal dilaksanakan bagi meningkatkan perkhidmatan Jabatan Imigresen Malaysia di pintu masuk negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ini termasuk membuka kaunter khas, menempatkan pegawai yang mahir bertutur dalam bahasa asing, sekaligus melancarkan urusan pengembara luar. Ini adalah untuk memberikan penambahbaikan. Apabila travellers, bila dia sampai, dia berhadapan dengan pegawai di kaunter dan ada kesulitan dalam memahami, maka helpdesk itu akan segera ditempatkan dalam masa terdekat ini. Tambah Datuk Seri Saifuddin, pemberian notis penolakan masuk NTL kepada pengembara akan ditentukan oleh pegawai pengurusan profesional imigresen grade KP41 dan ke atas berbanding KP29 ketika ini.
TikTok Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilancar untuk mencapai maklumat seiring perkembangan zaman dan teknologi arus perdana. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menjelaskan pada masa sama pihaknya berhasrat menjalin kerjasama lebih erat dengan pengamal media. Ini dalam usaha menyalurkan mesej berkaitan rasuah dengan lebih tepat dan telus kepada rakyat, termasuk memberi hibahan berkaitan rasuah secara lebih idealistik, realistik, menarik dan berkesan. Masyarakat kita ni mungkin kurang berminat dah nak membaca artikel panjang-panjang dan sebagainya. Mereka lebih minat kepada maklumat-maklumat yang dipaparkan dalam social media dalam bentuk short reels, short videos, infografik dalam Instagram, dalam TikTok dan pelbagai lagi aplikasi mungkin akan sampai kepada kita. Jadi begitu juga SPRM. Kita tidak ketinggalan dalam hal kita mengejar masa, mengejar berita dan juga untuk memberitahu maklumat kepada masyarakat kerana ini tanggungjawab kami. Tan Sri Azam Baki. Berita seterusnya, kesepakatan kepimpinan di 6 negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum dijalankan serentak disifatkan sebagai satu langkah tepat dan bermanfaat kepada banyak pihak. Ini diakui bekas Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Proses demokrasi itu yang menelan perbelanjaan tinggi dan memerlukan kerjasama pelbagai agensi serta pemegang taruh adalah lebih menjimatkan. Terdahulu pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menganggarkan pelaksanaan PRU DUN ke-15 itu melibatkan perbelanjaan RM420 juta. 12 Ogos ditetapkan sebagai hari pengundian, manakala tarikh penamaan calon pada 29 Julai. Maklumat mengenai tambahan sumbangan tunai rahmah STR sebanyak RM600 yang telah di aplikasi Telegram adalah palsu. Kenyataan Kementerian Keuangan menyebut STR Fasa 3 sudah disalurkan pada 26 Jun lalu, manakala tempoh permohonan rayuan dibuka mulai 3 hingga 31 Julai. Bagi memastikan program tersebut disasarkan kepada yang layak, pemohon boleh mengemukakan dokumen berkaitan untuk simakan semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jenazah mangsa ke-8 tragedi kapal air dijeram air putih Kemaman Puteri Aliyah Maisarah Karim selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Lepar Hilir 3, Kuantan kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Jenazah dikebumikan bersebelahan kubur ibu bapa dan 5 beradiknya yang turut maut dalam tragedi itu. Terdahulu, van membawa jenazah Puteri Aliyah Maisarah tiba di Masjid Ubudiah Felda Lepar Hilir 3 pada 10.45 malam diiringi kereta peronda polis sebelum disembahyangkan. Luar negara, kira-kira 18 juta dos vaksin malaria pertama akan dihantar ke 12 negara Afrika menjelang 2025. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vaksin Mosquirix yang dibangunkan gegasi farmaseutical Britain GSK telah pun diberi kepada lebih 1.7 juta kanak-kanak di 3 negara Afrika, Ghana, Kenya dan Malawi. Ia terbukti selamat dan berkesan sekaligus mengurangkan kadar kes dan kematian. Vaksin pertama dijangka tiba pada suku terakhir tahun ini dan digunakan pada awal 2024. Sementara itu, gergasi bioteknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat Moderna menandatangani memorandum persefahaman bagi menghasilkan ubat mRNA di China. Ia untuk pasaran domestik dan tidak akan diekspor. Pelaburan tersebut dilaporkan bernilai $1 bilion. Menurut Moderna, perjanjian kerjasama itu memberi peluang kepada mereka untuk menyelidik, membangun dan mengeluarkan ubat-ubatan mRNA di China. Sebarang ubat yang dihasilkan bawah perjanjian itu adalah khusus untuk warga Cina yang menghadapi banyak cabaran kesihatan. Perkembangan sukan tenis Wimbledon, juara bertahan Novak Djokovic muncul pemain ketiga dalam sejarah memenangi 350 perlawanan perseorangan Grand Slam. Rekod berkenaan tercipta selepas bintang nombor 2 dunia itu menewaskan pemain bukan pilihan Jordan Thompson 6-3, 7-6, 7-5 dari Australia pada pusingan kedua.
Disampaikan tajuk utama sekali lagi, peningkatan FDI negara bukti keyakinan pelabur asing. Maklumat tambahan bayaran STR adalah palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.